الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا. الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الشفاء البلاء نصر أعداء سوء الغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونية أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حجنا ويرفعنا في أعلى الدين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين، ونية أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المجالس الخير والنفع والبركة يا رب العالمين، وعلى كل صالحا وهذا السلف الصالح لبدء دروسهم يا رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يا قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas untuk tadabbur Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, untuk maklumkan untuk semua, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di Baitul Furqan ada kelas tadabbur pada setiap hari Jumaat. Dan kita ambil peluang sebelum ni, masya-Allah, kita ada satu grup untuk tadarrus pada setiap hari sebelum bulan Ramadan. Kita juga buat tadabbur pada setiap hari Ahad. Kita buat sekali seminggu untuk apa yang kita baca. Maknanya kita baca dalam minggu lebih kurang dalam 6 juzuk. 6 juzuk ataupun lebih sikit atau kurang sikit. Kemudian kita buat tadabbur dalam satu hari untuk apa-apa yang lalu dalam juzuk-juzuk apa yang ada dalamnya. Tapi kali ini insya-Allah kita nak buat di bulan Ramadan ini, nak menhayati Al-Quran Al-Karim. Jadi kita akan ambil pada setiap hari satu juzuk. Mungkin kita jadi akan ada masa lebih sikit untuk kita nak ceritakan apa yang ada pada setiap juzuk. Sebab di masa yang sebelum ni kita buat adalah kira ringkas sangat. Kali ni insya-Allah kita akan cuba biiznillah subhanahu wa taala ada lebih sikit maklumat tentang setiap juzuk insya-Allah. Apa tujuan kita pada tadabbur kali ini? Tujuan kita adalah untuk kita dapat menghayati Al-Quran Al-Karim. Dapat apabila kita baca Al-Quran, kita faham apa yang kita baca, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya mungkin bukan setiap ayat, tetapi sekurang-kurangnya kita sudah tahu apa yang ada dalam juzuk yang kita baca pada hari ini. Alhamdulillah, di antara adat yang ramai orang guna ataupun antara di ibadah yang kita selalu buat pada bulan Ramadan adalah kita setiap hari kita baca satu juzuk daripada Al-Quran Al-Karim. Satu hari satu juzuk. Masya Allah. Ada orang yang semangatnya lebih sikit, baca lebih pada itu. Tapi Masya Allah, harap-harap semua insya Allah dapat khatam Al-Quran biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekurang-kurangnya kita buatlah satu hari satu juzuk. Jadi Alhamdulillah, pada hari ini juzuk yang pertama kita insya Allah akan ceritakan sama-sama apa yang ada pada juzuk yang pertama ini. Serta kita akan ceritakan mungkin satu kisah ataupun dua, tengok pada masa insya Allah. Untuk masa kelas kita ini insya-Allah akan kita tak letak dalam iklan berapa lama kelas itu. Insya-Allah saya akan cuba di antara 45 minit, tak lebih pada itu insya-Allah. 45 minit mungkin lebih sikit lah insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ni kita mula lambat sikit. Jadi kira dari start, dari masa kita mula adalah lebih kurang dalam 45 minit insya-Allah subhanahu wa ta'ala, supaya mudah untuk semua. Khususnya kelas kita ini adalah di masa petang, jadi mungkin ada orang nak buat persiapan untuk buka puasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk semua. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita di zaman ini adalah zaman yang teknologi, ada
boleh kita buka Zoom melalui handphone di mana-mana tempat kita ada, di dalam kereta ataupun di rumah ataupun di office ataupun mana-mana tempat yang kita ada. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah di antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita semua. Semoga insya-Allah jadi adalah nikmat ini adalah hujjah lana la alaina. Hujjah untuk kita, bukan atas kita. Maksud, dulu orang dahulu mungkin untuk ni nak dapat ilmu, kata guru di tempat kita tidak ada, atau mungkin dia kata di kawasan saya tak ada guru mengajar. Jadi mungkin nak pergi tempat jauh tak dapat lah nak pergi. Jadi ada alasan untuk ni kenapa dia tak belajar. Tetapi kalau kita ni di zaman kita ini ada teknologi, ada kemudahan macam-macam, seperti adalah internet yang kita adalah sekarang melalui, masya-Allah, ada dengan kita yang daftar pada program tadabbur ini lebih daripada 100 orang, masya-Allah. Semua adalah orang yang terkumpul daripada Malaysia, daripada Singapura dan juga daripada Indonesia, masya-Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Taala, walaupun kita jauh-jauh, kita dapatlah untuk kumpul, untuk kita sama-sama muzakarah, untuk sama-sama untuk belajar, insya-Allah Subhanahu Taala. Jadi mengingatkan untuk diri saya dan juga kepada semua yang hadir dengan saya, wahai hadirin dan hadirat, pastikanlah untuk bab fardu ain adalah benda yang asas. Ini kelas tadabbur, tidak masuk dalam bab ni, tapi adalah bab yang asas lagi, iaitu fardu ain. Cuba kita adalah juga belajar biiznillah subhanahu taala. Mudah-mudahan Allah subhanahu taala mudahkan untuk kita, insya-Allah jadi pada ahli syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bismillah wa ala barakatillah, tawakkalna ala Allah. Alhamdulillah, kita insya-Allah pada setiap hari kita akan ambil satu juzuk seperti mana saya terangkan untuk semua. Kita akan mula hari ini pada juzuk yang pertama, insya-Allah. Juzuk yang pertama. Setiap juzuk kita akan melalui seperti mana ada dalam juzuk satu ni. Jadi setiap juzuk akan jadi sama serta akan tambah kisah. Juzuk yang pertama, nama juzuk ini adalah dipanggil nama Alif Lam Mim. Ada yang panggil juzuk Al-Baqarah. Ataupun bermulaan ada yang kata juzuk ini adalah dinamakan Bismillah. Tapi yang masyhur di antara qurra adalah juzuk Alif Lam Mim, disebabkan ada badannya surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Jumlah ayat yang ada di dalam juzuk ini, juzuk pertama adalah 148 ayat. Alhamdulillah, bagi orang yang sudah baca juzuk pertama hari ini, kamu sudah baca 140 ayat, 148 ayat, masya-Allah. Alhamdulillah. Dan awal juzuk ini mula dengan Bismillahirrahmanirrahim daripada basmalah pada surah Al-Fatihah, dan akhir juzuk ini dihabiskan pada ayat 141 daripada surah Al-Baqarah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Nah, pada ayat 141 pada surah Al-Baqarah. Dengan dalam surah di dalam juzuk yang pertama ada badannya surah Al-Fatihah, 7 ayat yang pada surah Al-Fatihah, dan juga 141 ayat daripada surah Al-Baqarah. Zaman turun juzuk ini ataupun surah yang ada di dalam juzuk ini, adakah dia Makkiyah ataupun Madaniyah? Surah yang ada di dalam juzuk ini, surah Al-Fatihah, adalah surah Al-Fatihah ayatnya adalah ayat Makkiyah, dan ada yang kata pada ulama surah Al-Fatihah ini sebenarnya Makkiyah, dan juga ada yang kata Madaniyah, disebabkan ada yang kata diturunkan di Makkah, dan juga ada yang kata turunkan di Madinah juga, turun 2 kali. Nah, walakin al-masyhur, yang masyhur adalah surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Tentang bab Makki Madani, apa perbezaan di antara Makki Madani? Itu adalah babnya bukan hanya seperti mana yang dikenal dengan ramai orang, surah yang diturunkan di zaman di Makkah itu adalah Makkiyah, dan diturunkan di Madinah itu adalah Madaniyah. Bukan seperti ini sahaja. Ada makna lain tentang bab ini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala saya akan buat kesimpulan pada semua, dan juga akan share juga dengan semua, insyaAllah. Sebab ada perbezaan di antara pendapat tentang ulama tentang Makki dan Madani, yang turunkan sebelum hijrah, yang turunkan selepas hijrah. Nanti insyaAllah kita akan cerita juga tentang bab ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang buat masa ini, pada kelas kita yang ringkas ini pada hari ini, adalah surah Al-Fatihah ialah surah Makkiyah,
Dan surah Al-Baqarah surah Madaniyah ayat 6. Seterusnya di antara kisah-kisah yang masyhur di dalam juzuk 1. Di antara kisah-kisah yang masyhur di dalam juzuk 1 ada lebih daripada satu kisah, dan di antaranya tentang surah Al-Fatihah, dan juga adalah surah adalah khalq Adam alaihi salam, Nabi Allah Adam, maksud penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam, dan juga kisah lembu Bani Israel, iaitu yang surah yang dipanggilkan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah lembu. Kisah lembu Bani Israel sebenarnya bukan hanya kisah lembu Bani Israel yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu pada juzuk 1, dan juga ada juga kisah Bani Israel dengan Nabi Allah Musa bagaimana. Ada juga di dalam juzuk 1. Ini tajuk kita apa? Antara kisah. Yang ini bukan semua kita sebut, ada lagi insyaAllah. Juga adalah di antara kisah yang ada di dalam juzuk 1 adalah kisah membinakan Kaabah Al-Musharrafah, pembinaan Kaabah, dan juga kisah Nabi Sulaiman tidak berdarah daripada sihir. Naam, bara'at bin Nabi Allah Sulaiman daripada sihir. Naam. Ini adalah di antara kisah-kisah yang ada dalam juzuk 1. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah ta'ala kita pada hari pertama ini dan esok dan lusa 3 hari kita akan ambil pada surah Al-Baqarah dan bermulaan surah Ali Imran. Kita ada 3 hari pertama, maknanya 3 juzuk. Juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga. Hari ini insyaAllah ta'ala saya akan mula dengan tadabbur. Nah, Masya Allah, kamera tertutup. Hari ini insyaAllah saya akan mula dengan kamu semua tentang tadabbur pada surah Al-Fatihah insyaAllah subhanahu wa ta'ala, dan sedikit daripada surah Al-Baqarah insyaAllah kita akan ambil sebahagian daripadanya insyaAllah. Kelas kita akan cuba insyaAllah kelas yang ringan, tidak panjang sangat, supaya semua insyaAllah mudah nak join dengan kita dan dapat manfaat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillah wa ala barakatillah, tawakkalna ala Allah. Mula insyaAllah ta'ala dengan surah Al-Fatihah. Surah yang sangat penting di dalam hidupan kita. Di antara surah yang mustahak untuk kita jaga betul-betul pada bacaannya dan memahaminya. Dan kita pada surah ini adalah kemungkinannya adalah kita akan baca pada setiap hari 17 kali. Kurang pada 17 kali pada setiap hari kita akan baca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini adalah banyak kelebihan dan fadilat tentangnya. Di antaranya surah Al-Fatihah ini seperti mana Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala disebut di dalam kitabnya tentang surah Fatihah ada 12 nama. Ada berapa nama? 12 nama. Ulama kata apabila ada satu surah ataupun ada sesuatu ada lebih daripada satu nama, yakni tadullu ala syarafiha atau tadullu ala azamatiha, yakni dia menunjukkan pada kemuliaan pada surah itu ataupun bagaimana surah itu. Jadi subhanallah, surah Al-Fatihah ini adalah 12 nama untuknya. Yang masyhur adalah kita tahu surah Al-Fatihah, yang banyak surah Quran tulis tajuk surah Al-Fatihah kan. Sebenarnya ada nama-nama yang lain juga untuk surah Al-Fatihah. Di antara nama-nama surah Al-Fatihah, seperti mana Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala sebut tentang bab ini, di antara nama surah Al-Fatihah adalah namanya As-Salah. As-Salah, ya, namanya As-Salah. Diambil dari mana? Diambil daripada hadis Qudsi. Seperti mana dalam hadis Qudsi, Qusimatis salatu baini wa baina abdi nisfain. Salat adalah di antara antara Allah SWT dan hambanya bagi dua. Apa maksud pada bab ini? Seperti mana apabila hamba Allah SWT sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang Allah SWT kata pada hambanya? Hamadani abdi, pujiku hambaku adalah puji padaku. Itu adalah bagi dua. Ini jadi di antara nama surah Al-Fatihah adalah namanya As-Salah. Seperti mana dalam hadis Qusimatis salatu baini wa baina abdi nisfain. Al-hadis al-masyhur, hadis yang masyhur tentang bab ini. Dan di antara namanya adalah surah Al-Hamd. Di antara nama surah Al-Fatihah adalah surah Al-Hamd. Dipanggilkan surah Al-Hamd, kenapa? Sebab dia mula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Mula surah ini mula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi di antara namanya adalah Alhamd. Nombor tiga, nama yang ketiga, dipanggilkan Fatihatul Kitab. Dipanggilkan Fatihatul Kitab. Ini yang kita panggil surah Al-Fatihah. Kenapa? Disebabkan adalah taftatihu qira'atul Quran biha, lafzan wa kitabatan. Yani apabila kita mula bacaan Al-Quran, naftah Al-Quran, kita buka Al-Quran, nak baca, awal surah pertama kita akan jumpa adalah surah Al-Fatihah. Dan juga adalah membuka solat kita, mula solat dengan surah apa? Dengan surah Al-Fatihah. Kita ni adalah semua mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i, surah Al-Fatihah adalah rukun, kan? Jadi kena baca dalam solat. Nah, jadi membuka untuk solat lepas takbiratul ihram basmalah adalah Al-Fatihah. Dan membuka pada Al-Quran, awal kita buka Al-Quran, nak mula pada bacaan Al-Quran, kita akan mula dengan apa? Awal yang ada surah pertama pada Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Nombor 4, di antara namanya adalah nama Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ini ikut adalah mendapat pada jumhur ulama, adalah juga dia panggil nama juga nama Ummul Kitab, ibu kitab. Di antara namanya juga Ummul Quran. Ummul Quran. Dari mana ambil tu? Itu juga daripada mendapat pada ramai pada ulama, seperti mana dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab was sab'ul mathani. Alhamdulillah maksudnya surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu ibu Al-Quran dan ibu Al-Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, was sab'ul mathani, yang akan berulang-ulang. Naam, seperti mana dalam solat kita akan berulang pada solat. Dan juga di antara namanya Al-Mathani. Di antara nama yang keenam adalah Al-Mathani. Kenapa? Kerana tusna fi kulli ruk'ah. Maksud dibaca pada setiap ruk'at daripada solat. Setiap ruk'at kita kena baca surah Al-Fatihah. Nombor 7, di antara namanya nombor 7. Nah, tolong kita sama-sama insya-Allah kita tutup mic ya. Barakallahu fikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Maaf ya kalau okey. Kalau kamera tertutup saya minta maaf, tak perasan. Nah. Barakallahu fikum. Okey. Ada yang maklumkan. Baik, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Sekejap. Nah. Bismillah. Turkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara nama yang ketujuh, namanya yang ketujuh adalah Al-Quran Al-Azim. Kenapa dipanggilkan juga surah itu? Di antara namanya nama Al-Quran Al-Azim, litadammunnya jami' Al-Quran, ulum Al-Quran wa maqasiduhu al-asasiyah. Maksud, disebabkan di dalam surah Al-Fatihah ini adalah tentang ilmu Al-Quran dengan juga maqasid, tujuan-tujuannya. Adalah apabila kita sebut di dalam Al-Quran Al-Karim, apabila kita sebut pada bacaan surah Al-Fatihah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Al-iman yakun, kayf yakun iman? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kan? Iman billah, iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayf yakun? Maknanya tidak ada selain daripadanya. Iyyaka na'bud, maknanya kita adalah hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wal'iyaz billah syirik dan sebagainya. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini adalah semua maqasid ataupun tujuan daripada tujuan yang asas daripada agama kita ada di dalam surah Al-Fatihah. Ada sana' ala Allah Subhanahu wa taala, puji Allah Subhanahu wa taala di permulaannya, dan juga adalah al-ikhlas lillah Subhanahu wa taala pada ibadahnya. Naam, dan juga adalah ada badannya doa untuk diri kita untuk jadi adalah di antara orang yang mengikut pada untuk dapat adalah jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan adalah para nabiin dan siddiqin dan salihin dan selainnya. Nombor 8, di antara namanya adalah Asy-Syifa. Di antara namanya apa? Asy-Syifa.
Kenapa dipanggilkan nama Asy-Syifa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya Sayyidi Rasulullah. Sebab dinamakan adalah namanya Asy-Syifa adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan pada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitab shifaa'un min kulli sum. Fatihatul kitab, Fatihah al-kitab, maksudnya surah Al-Fatihah adalah syifa, ubat daripada apa-apa, daripada apa, racun. Subhanallah. Al-Fatihah ini, maka Fatihah itu adalah kira syifa, ayat syifa. Di antara ayat syifa kita boleh amalkan dalam hidupan kita. Surah Al-Fatihah adalah di antara amalan yang kita boleh gunakan untuk rawatan. Di antara amalan ramai daripada ulama adalah dia amalkan untuk baca surah Al-Fatihah pada setiap hari atas air, contoh 1 Syawal, dan dia minum air itu atas niat Allah SWT bagi kepadanya kesembuhan. Dan akan lalu dengan kita juga di antara namanya adalah nama Ar-Ruqyah, nombor 9. Nama nombor 9 apa? Namanya Ar-Ruqyah. Ruqyah itu adalah di antara namanya. Nah. Di antara namanya adalah Ar-Ruqyah. Mengikut seperti mana dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, bagi siapa yang dia buat ruqyah, kepada buat rawatan kepada orang, di dalam ada kisahnya, adalah di antara kisah tentang bab itu adalah adalah di antara kisah tentang bab ini, tentang bab ruqyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maaf ya, kita ada buka slide-slide, jadi tak ada slide-nya. Subhanallah. Bismillah. InsyaAllah mungkin kita akan susunkan pada bab ini lebih baik pada kelas yang akan datang. InsyaAllah ni kelas permulaan. Jadi subhanallah ada yang tidak terbuka. Naam. Di antara kisahnya adalah seorang ada beberapa orang daripada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW keluarkan di perjalanannya untuk di masa itu adalah ada satu orang daripada kumpulan, dia adalah dalam keadaan kurang sihat daripada satu kaum. Kemudian adalah orang tu datang kepada kaum muslimin. Kata badannya, adakah ada di antara sekalian orang yang beri rawatan ataupun orang yang buat rawatan kepada orang? Jadi orang itu kata, semua tengok bandar ni tak ada siapa-siapa. Jadi ada seorang kata, saya akan buat ruqyah kepada orang itu. Jadi orang itu pergi buat rawatan untuk orang tua pada kaum itu ataupun ada orang yang besar pada kaum itu. Kemudian di masa itu, lepas sudah buat rawatan tentangnya, apabila sudah selesai pada bab itu, dia balik pada kawan-kawannya. Semua kawan-kawannya tak cakap apa-apanya dengannya. Orang itu yang sudah buat rawatan untuknya, alhamdulillah sudah syifa, sudah sihat, dan dia demamnya sudah hilang. Dan tambah lagi, ketua kaum itu bagi kepada orang yang rawatan untuknya, yang buat ubat untuknya, maksudnya yang baca surah Fatihah untuknya, dia bagi apa? Bagi nasib daripada kambing, berapa kambing bagi kepadanya. Lupa kisahnya, subhanallah. Nah, dia bagi kepadanya berapa kambing, dan juga di masa itu dia balik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat balik ke situ dan sahabat ceritakan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata pada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulan yang orang dia buat seperti ini, dia buat seperti ini. Kemudian Nabi SAW tanya badannya, wa ma adraka annaha ruqyah? Bagaimana kamu tahu ini surah Fatihah ini adalah surah yang ruqyah, yang boleh guna untuk rawatan? Jadi Nabi SAW tidak kata badannya itu salah. Tidak kata badannya kamu tidak boleh lakukan seperti itu. Tidak kata badannya kamu tak boleh buat rawatan untuk orang melalui bacaan surah Al-Fatihah. Tapi Nabi SAW apa? Terima pada amalannya. Nah, seterusnya, maknanya kita boleh amalkan dalam hidupan kita untuk surah Al-Fatihah, boleh gunakan untuk apa? Untuk rawatan, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Baca surah Fatihah, orang kita ada di antara orang kita yang sakit, jadi kita boleh amalkan apa di antara amalan? Kita wajib kena amalkan dengan asbab.
al-asbab mesti kita kena amalkan dengan asbab, okey. Kemudian adalah al-ittikalu ala Allah, ala rabbil asbab fil awal wal akhir. Di awal dan akhir adalah kita tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena amalkan juga dengan asbab. Jadi di masa itu kalau kata pada keluarga kita, orang kita adalah orang yang sakit, benda yang pertama kita buat adalah untuknya kita cuba adalah amalkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan ayat syifa. Di antara ayat syifa adalah surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita boleh amalkan pada amalan ini insyaAllah. Di antara namanya lagi adalah di antara nama nombor 10, kita sudah sampai nombor 10, adalah dipanggilkan nama Al-Asas. Bagi nama apa? Al-Asas. Dari mana ambil nama itu? Seperti mana kata Ibn Abbas, liqawli Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa asasul kitab al-Quran, wa asasul Quran al-Fatihah, wa asasul Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asas untuk Al-Quran, asas kitab adalah Al-Fatihah. Dan asas Al-Quran, asas Al-Kitab, lagi sekali, asas Al-Kitab iaitu Al-Quran. Dan asas Al-Quran itu apa? Al-Fatihah. Dan asas Al-Fatihah apa? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang utama daripada Al-Kitab adalah Al-Quran. Yang utama daripada Al-Quran iaitu Al-Fatihah. Yang utama daripada surah Al-Fatihah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 11, nama nombor 11 adalah dipanggilkan Al-Wafiyah. Kenapa panggil Al-Wafiyah? Di antara namanya nombor 11 iaitu nama Al-Wafiyah. Al-Wafiyah kerana lianha tantasifu wala تحتمل الاختزال ولا الاختصار. فلو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجد. apa maksud? Yani adalah surah Fatihah ini mesti kita kena baca dengan cara sempurna. Tidak boleh kita baca surah Fatihah dalam 2 rakaat. Baca separuh dalam rakaat pertama, separuh dalam rakaat kedua. Tidak boleh seperti itu. Mesti kena baca dengan cara sempurna dari awal sampai akhirnya. Mengikut pendapat jumhur fuqaha tentang bab ini, mesti kena baca dari awal sampai akhirnya di dalam solat. Tidak boleh kita pecah-pecahkan dalam solat. Naam. Dan Al-Wafiyah, di antara sebab namanya Al-Wafiyah yang cukup, Al-Wafiyah maksudnya yang cukup, juga di antara maknanya seperti itu, yakni kalau kita baca surah Al-Fatihah di dalam solat kita sah. Tapi kalau langsung tak baca, jadi kita kena tengok pada bab ini. Mengikut pada mazhab, kalau kita mazhab Syafi'i, surah Fatihah adalah kira rukun. Nah, jadi adalah kira pada bab ini itu maksud Al-Wafiyah, yani takfi, maksudnya cukup pada yang lain. Nah, tidak macam contoh kita dalam solat jahriyah, imam baca, adakah kita kena baca dengan imam? Tidak. Lepas habis imam baca surah Fatihah, kita baca surah Fatihah dan tak perlu kita ikut imam apa yang dia baca, kita baca juga. Kita hanya baca surah Al-Fatihah. Dan juga di antara namanya Al-Kafiyah, yang cukup. Seperti mana disebut tu, maksud tidak cukup tidak boleh gantikan dengan yang lain, tapi adalah mesti digunakan pada surah ini. Yani adakah orang boleh gantikan surah Fatihah? Surah Fatihah adalah pendek. Kata nak baca surah Al-Baqarah, tak payah baca surah Fatihah, baca surah Baqarah. Mula solat dengan surah Baqarah. Boleh ke? Tidak boleh. Nah, liannaha takfi an siwa. Maksudnya kalau kita baca surah Fatihah cukup, tak baca surah lain tak ada masalah. Tapi baca surah lagi panjang pada surah Al-Fatihah, panjang lagi daripadanya, adakah cukup? Tak. Mesti kena baca surah Fatihah. Itu adalah di antara namanya surah apa? Al-Kafiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di antara nama surah Al-Fatihah yang masyhur, ada 3 nama yang kira masyhur, 3 nama yang masyhur, iaitu surah Al-Fatihah, surah Ummul Kitab, dan surah As-Sab'ul Mathani. 3 nama ini kira di antara nama yang terkenal pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada banyak pada ayat, banyak pada hadis-hadis yang datang terangkan tentang surah Al-Fatihah, kelebihannya, bagaimana tentang bab ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Di antara surah Al-Fatihah pada kelebihan pada surah Al-Fatihah adalah kira a'zam, yang paling mulia daripada Al-Quran Al-Karim. Di antara surah yang paling mulia daripada Al-Quran Al-Karim. Seperti mana dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala kuntu usalli fil masjid.
Sahabat itu adalah Abi Sa'id, dia solat dekat masjid dengan di masjid dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil badannya. Maka adalah sahabat itu tidak jawab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggilnya, sahabat tak pergi. Summa ataitu, kemudian selepas solat orang itu pergi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata badannya, "Ma mana'aka an ta'ti?" Kenapa kamu tak datang? Faqultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Dia kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Rasulullah, tadi saya tengah solat. Kemudian adalah sahabat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata badannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, faqala alam yaqulillah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Yani kamu tak dengar firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu wahai orang yang beriman, berjawablah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jika memanggilkan kepada kamu. Nah, kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, kata badannya, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Quran. Nabi SAW kata pada sahabat itu, kata badannya, saya akan ajar pada kamu surah yang paling mulia di dalam Al-Quran Al-Karim. Qabla an takhruja min masjid, sebelum keluar daripada masjid. Kemudian dia ambil baginda Nabi Muhammad SAW, ambil tangannya sahabat itu dan jalan keluar daripada masjid. Falamma arada an yakhruj, qultu lahu ya Rasulullah. Sahabat itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, alam taqul li a'allimannaka suratan hiya a'zam surah fil Quran? Wahai Rasulullah, tadi kata pada akan ajar saya surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Maka sahabat itu, maka baginda Nabi Muhammad SAW kata apa badannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Quranil Azim alladhi utitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu adalah surah As-Sab'ul Mathani, surah 7 ayat yang berulang-ulang, dan juga wal Quranil Azim, Quran yang mulia yang Allah beri padaku. Jadi itu adalah menunjukkan surah Al-Fatihah dikira di antara surah yang paling mulia, seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Nah, dan kisah seperti mana tadi saya sebut tentang kisah orang yang sakit, yang ketua kaumnya adalah beri badannya, orang itu buat ruqyah untuknya, dan apabila dia balik pada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW tanya badannya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Nabi SAW kata pada orang itu, bagaimana kamu tahu itu adalah ruqyah? Dan Nabi SAW mengambil juga dari sebahagian daripada yang dapat daripada orang itu. Kalau tak silap di masa itu, dalam kisah ini adalah didapat 30 daripada kambing. 30 kambing orang itu, dan juga orang itu beri susu kepada orang yang ada dengannya. Yang ini maknanya di masa itu yang ada sahabat itu dengan yang sahabat-sahabat yang lain dengannya, seorang daripadanya pergi buat rawatan kepada sayyid ataupun kepada ketua kaum itu, ketua orang itu, dan apabila sudah orang itu sihat, Masya Allah, dengan berkat ruqyah, iaitu dengan surah Fatihah saja, jadi orang itu suruh pada bekerjanya bagi 30 daripada kambing kepada orang itu, dan beri badannya susu. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan di masa itu adalah Nabi SAW, apabila sahabat tengok macam tu, sahabat semua tak berani nak cakap apa-apa, sebab dia tak tahu adakah betul ke amalan orang itu ataupun tidak. Jadi apabila dia balik pada Nabi Muhammad SAW, ceritakan seperti itu, ya Rasulullah, sahabat ini buat siang-siang. Nabi SAW kata, wa ma kana yudrihi anha ruqyah. Bagaimana dia tahu itu adalah ruqyah? Jadi Nabi SAW aqarrahu fi amalihi. Yani maksudnya Nabi SAW tak kata amalan yang salah. Maknanya kita boleh juga gunakan pada hidupan kita surah Al-Fatihah ini sebagai adalah rawatan juga, insya-Allah SWT. Surah Al-Fatihah adalah dikira rukun yang besar daripada solat, daripada rukun solat. Disebutkan solat tidak sah kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah di dalamnya, maka solat itu tidak sah mengikut pada ra'i jumhur ulama. Seperti mana daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج
thalathan, yakni sebut 3 kali khidaj, khidaj, khidaj. Ghair tamam, maknanya tidak cukup, tidak sempurna. Siapa yang solat tanpa surah Fatihah, maka solatnya tidak sempurna, tidak sah. Nah, tidak sah dalam bab itu. Kita tak cakap tak nak masuk tentang bab fiqh sebab dia bergantung pada mungkin bagaimana kalau orang dia tak boleh langsung surah Fatihah. Dia tak tahu, tak hafal surah Fatihah. Bagaimana tentang bab itu adalah keadaan lain dan bab lain. InsyaAllah mesti kena belajar juga. Tapi tetap kena belajar. Juga di antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surah Al-Fatihah adalah di antara annaha a'zam ma unzila ala nabi, yang paling mulia yang turun di atas para nabi, iaitu di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يعني baginda Nabi Muhammad SAW dia sebut demi nafsuku, demi Allah Subhanahu wa taala, nafsiku ya Allah Subhanahu maksud demi Allah Subhanahu wa taala, walladhi nafsi biyadihi, yang memegang badan nafsu segala orang, iaitu Allah Subhanahu wa taala maksud walladhi nafsi biyadihi. Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan surah sepertinya, maksud surah Al-Fatihah tidak ada di dalam At-Taurat dan tidak ada di kitab Al-Injil dan tidak ada juga di kitab Az-Zabur, wala fil Quran, tidak juga di dalam Al-Quran. Hanya itu adalah surah Al-Fatihah itu, iaitu surah As-Sab'ul Masani, 7 ayat berulang, dan itu Al-Quran Al-Azim alladhi utituh, dan ia adalah firman Allah SWT yang Allah SWT beri pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bagi tahu kita tentang surah ini adalah surah yang paling mulia daripada Al-Quran, bahkan bukan sahaja daripada Al-Quran, dari Al-Quran Al-Karim dan juga dari mana-mana kitab-kitab yang lain, daripada kitab At-Taurat, Al-Injil dan juga Az-Zabur, tidak ada sepertinya. Itu adalah surah yang paling mulia. Juga di antara kelebihannya iaitu surah Al-Fatihah kira di akhir surah, yang baik daripada surah-surah. Seperti mana dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك يا جابر بن عبد الله بأخير سورة في القرآن. Nak, wahai Jabir, aku beritahu pada kamu surah yang paling baik di dalam Al-Quran, yang paling mulia, paling baik di dalam Al-Quran. Qultu bala ya Rasulullah. Dia kata, nak ya Rasulullah. Qal iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta takhtimaha. Kata pada Sayyidina Jabir, baginda Nabi Muhammad SAW, kata badannya, wahai Jabir, bacalah surah Al-Fatihah, bacalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai habis. Itu adalah surah yang maksudnya, itu adalah surah yang paling baik yang di antara surah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. آمين يا أكرم الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب دعاء المضطرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين في أول يوم من أيام رمضان. Ya Allah, kami minta padamu di hari yang mulia ini, di hari yang pertama pada bulan Ramadan,
Ampunlah dosa kita dan terima ibadah kita pada hari ini ya Allah, dan bantukan kita untuk puasa. A'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa ghaddil basari wa hifdzil lisan. Bantu kita untuk puasa dan jangan bantu kita untuk jalankan ibadah dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan mudahkan untuk kita insyaallah untuk tadabbur Al-Quran dan juga untuk khatam Al-Quran Al-Karim. Dan mudahkan untuk kita semua biiznillah subhanahu wa taala untuk amalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, di antara juga doa yang lalu dengan kita di dalam juzuk yang pertama yang kita boleh amalkan juga di kehidupan kita adalah doa yang pertama pada surah Al-Fatihah. Kita setiap hari kita baca surah Fatihah. Ini adalah surah yang mulia, dan perlu pada kita insya-Allah untuk kita tadabbur badannya betul-betul. Yang tadi kita buat adalah dengan cara ringkas, tetapi adalah perlu kita menghayati dan juga faham makna surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita di Bait Al-Furqan ada setiap berapa lama kita buat bengkel untuk bacaan surah Al-Fatihah, baikikan bacaan surah Al-Fatihah serta juga buat tadabbur untuknya. Sebab perlu kita, setiap orang muslim muslimah adalah perlu badannya untuk faham maknanya betul-betul untuk dapat menhayati Al-Quran. Apabila dia membaca Al-Quran, apabila dia dalam solat, dapat khusyuk. Kalau dia baca tanpa faham, tak ada makna apa-apa, tak ada menhayati dalam hatinya, akan kurang, bukan tak dapat khusyuk. Al-Quran ni mukjizat. Confirm orang akan dapat perasaan lain daripada dengar surah khabar, baca dengar ataupun buku dan sebagainya. Mesti akan ada perasaan pada setiap orang apabila dia membaca Al-Quran. Tetapi apabila orang faham makna Al-Quran itu, faham makna ayat yang dia baca, akan lebih baik, akan maknanya akan lebih berkesan pada diri kita. Di antara doa yang ada dalam surah Al-Fatihah adalah kita setiap hari baca adalah ayat yang dua ayat terakhir pada surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata. Mula pada ihdina adalah doa, ya Allah beri hidayah pada kami ya Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ini adalah di antara apabila kita sampai pada ayat seperti itu, perlu kita adalah minta-minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan bi qalbin hadir. Dengan hati yang hadir di dalam salat. Kerana salat itu adalah sila bainal abdi wa rabbih, hubungan di antara hamba Allah Subhanahu wa taala dan Tuhannya. Jadi beruntunglah man ahsana as-silah. Beruntunglah siapa yang dia baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani dia solat, sempurnakan solatnya dengan khusyuk insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adalah di antara doa yang ada di dalam surah Al-Baqarah yang lalu dalam juzuk 1, iaitu doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ayat ini adalah juga digunakan, dimasyhurkan, ramai orang gunakan sebagai doa juga. Adalah memang dia adalah doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga di antara doa adalah yang dalam surah Baqarah dalam juzuk 1, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang ini mungkin adalah ada sebahagian pada ulama ambil bahagian pada ayat-ayat itu, tak syarat kena baca semua, dan juga adalah digunakan dalam doa-doa, dipanggilkan doa-doa daripada Al-Quran Al-Karim. Nah, afdal adalah tentang doa adalah doa ma warada fil Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran, dan juga ma warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah silap ataupun mungkin saya cakap laju. Ada sebahagian pada pelajar cakap dengan saya, Syekh, jangan laju-laju sangat. Jadi mohon maaf lah kalau kita laju sikit. Saya cuba insya-Allah kontrol tentang bab ini. Tapi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat untuk semua insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harap pada kamu semua yang hadir dengan saya, kita sama-sama insya-Allah bantu untuk dapat untuk menghayati pada Al-Quran Al-Karim. Saya usaha insya-Allah untuk nak buat ringkasan pada setiap hari untuk juzuk-juzuk Al-Quran yang kita ada belajar ni, yang kita baca pada setiap hari. Saya akan buat ringkasan, saya akan share dengan kamu semua insya-Allah. Dan juga cuba insya-Allah kamu semua usaha untuk menghayati Al-Quran. Yang kita buat ini adalah sikit, yani qatrah,
qatra min bahr. Seperti mana itu satu titik daripada laut. Kata air ambil daripada laut. Mungkin tak sampai satu titik pun. Wallahu a'lam. Jadi kita nak menhayati Al-Quran, nak faham makna Al-Quran, kita perlu adalah baca banyak, kita perlu adalah hadir pada kuliah dan majlis-majlis ilmu. Semoga insya-Allah ada manfaat. Hanya tujuan kita pada majlis kita ini, mudah-mudahan sekurang-kurangnya kita dapat secara ringkas pada setiap juzuk, apa nama juzuk itu, dan juga berapa ayatnya, dan bilangan surah yang ada di dalamnya. Dan insya-Allah taala mungkin kita akan buat musabaqah di dalam bulan Ramadan, akan ada musabaqah melalui apa yang kita belajar. Maksudnya kita akan ada soalan-soalan melalui pada apa yang kita belajar. Musabaqah ini terbuka pada semua. Siapa yang dia dapat insya-Allah jawapan, mungkin setiap berapa juzuk, mungkin setiap 10 kita buat, ataupun di akhir Ramadan buat. Tengok nanti insya-Allah dengan AJK Bait Al-Furqan kita akan bincang tentang bab ini, dan kita akan bagi soalan-soalan tentang apa yang kita belajar. Contohnya di antara soalan juzuk 1, apa namanya? Atau contoh berapa bilangan ayat juzuk 1? Contoh di antara soalan. Benda ni bagus juga kalau kita tahu. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat untuk kita semua insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah kull khair. Mohon maaf jika tersalah silap. Jika ada benda yang baik itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu taala, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan apa yang kita belajar ada manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah kull khair. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa esok pukul 5. Kita cakap pukul 5 insya-Allah dulu. Cuba kita habis solat awal, lepas solat kita terus mula insya-Allah Subhanahu taala. Lebih kurang 5 minit, 10 minit kita sudah mula insya-Allah. Mari kita sama-sama insya-Allah kita share iklan ni dengan kawan, keluarga. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat. Dan juga mari insya-Allah Subhanahu taala siapa yang berminat untuk nak tadarrus, kita masih lagi ada peluang untuk tadarrus. Kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk nak tadarrus dengan kita, kita ada 2 kumpulan sekarang, ada pagi lepas subuh, dan juga ada lepas subuh ada, dan juga lepas zuhur ada insya-Allah Subhanahu taala. Ada tadarrus melalui riwayat Hafs dan riwayat Syu'bah, dan juga riwayat-riwayat yang lain, terbuka pada semua insya-Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua باذنillah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina wa lana innaka at-tawwabur rahim. Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa mawta ala din al-islam bina mihnatan wal imtihan bil haqq wal adlan. Allahumma yassir lana umurana waqdi lana jami'a hawajina ya qadi al-hajat ya rabbal alamin. ربنا يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين امامه. ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. فاعف عنا وعن والدينا وعن امه محمد، واسترنا واستر والدينا واستر امه محمد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من عليه العسير يسير، يسر لنا امورنا واقض لنا جميع حاجنا يا قاضي الحاجات ya rabbal alamin. Ya Allah, seperti mana kumpulkan kita di dunia yang fana ini, kumpulkan kita semua dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga ya Allah. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله على كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غدا Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. بارك الله فيكم. Terima kasih Ustaz. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الحمد لله.